Dia kata ziyaratul qubur mandubah. Apa maknanya? Ziyaratul qubur mandubah. Ziarah kubur itu disunatkan. Ya, ziarah kubur itu disunatkan. Litighazi wa tazakkuril akhirah. Supaya apa? Supaya kita mengambil pengajaran dan mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi salah satu cara kita nak lembutkan hati kita yang keras ialah ziarah kubur. Kalau tak ada masa, ni saya tak ada dalam kitab saya dah sebut ni. Tuan-tuan ingat saya ambil kitab ni, saya punya sendiri lah. Pergi parking kereta kita sebelah van jenazah. Saya tengok van jenazah tadi, hebat masjid kita ni. Jenis apa tu? Al-Fat. Tu dia, saya duk mengidam Al-Fat ni lama dah. Pesan dekat anak, abah tak ada dah, nak beli tak ada duit dah, nak pencen ni, nak jual hak mana ada. Tapi teringin nak pakai Al-Fat. Kalau abah nak beli kereta, belilah Al-Fat. Mari sini. Kereta Al-Fat tu buat bawa jenazah aja. Ambil kau. Jadi bila kita lalu duduk di tepi van jenazah tu, cuba intai masuk ke dalam. Cuba bayangkan satu ketika nanti jasad kita akan terbaring dalam van jenazah itu. InsyaAllah hati ni keras-keras kong mana pun, InsyaAllah dia akan lembut. Kalau ada masa, pergi ziarah kubur. Sebab apa? Litighazi wa tazakkuril akhirah. Dia boleh memberi pengajaran kepada kita, ya, mengingatkan kepada hari akhirat. Wa tata'akkadu yawmal jumu'ah wa yawman qablaha wa yawman ba'daha 'inda al-Hanafiyah wal Malikiyah. Dan sangat-sangat dituntut pada hari Jumaat dan sehari sebelumnya dan sehari selepasnya di sisi mazhab Hanafi dan Maliki. Ya, wa khalafal Hanabilah wa Syafi'iyah. Terdapat perselisihan antara mazhab Hambali dengan Syafi'i. Al-Hanabilah qalu la tata'akkadu ziyarata fi yawmin duna yawmin. Mazhab Hambali mengatakan tiada kelebihan satu hari atas satu hari yang lain. Maknanya hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, tidak ada yang lebih berbanding dengan hari-hari tadi. Setiap hari sunat. Maka beruntunglah kalau kita boleh ziarah kubur tiap-tiap hari. Tak ada kerja. Yalah, orang pincin bolehlah, kita ada kerja. Takkan sekali-sekala tak boleh pergi ziarah. Ya. Kawan saya, dia sehari 5 kali. Sehari 5 kali dia ziarah pusara ayahda dia. Sebab apa? Sebab surau rumah dia tu tepi kubur. Buka dia jendela surau tu, situlah kubur bapak dia. Mula-mula saya duk pelik juga, sampai 5 kali sehari dia pergi solat jemaah 5 kali sehari tu. Ya, buka aja jendela tu, Masya Allah, di situlah pusara ayahanda dia. Orang berkenaan ni ada di Bukit Mahkota. Kebetulan besok saya kuliah subuh di Surau Ar-Rawdah pasal 5 Bukit Mahkota. Nanti boleh jumpa lah dengan orang berkenaan.
Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Asy-Syafi'iyyatu qalu, ulama Syafi'i pula berkata, tata'akkadu min asri yaumil khamis ila tulu'i syamsi yaum as-sabti, wa hadza qaulun rajihun 'indal malikiyah. Jadi mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i berkata lebih disunatkan ziarah itu bermula dari waktu asar hari Khamis hinggalah naik matahari hari Sabtu. Dan inilah pendapat yang rajih. Apa maksud pendapat yang rajih? Pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki. Sumber daripada kitab Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah, kitab fiqh mazhab yang empat. Yang empat ni siapa? Dia sebut nak dengar? Kau kita lupa? Effendi, Jeffrey, InsyaAllah ingatlah kan. Tahu semua, tahu belakang. Alhamdulillah. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi Bu Hambali itu bukan saya lah. Saya pun heran juga bapa saya bagi nama anak dia Hambali, tapi dia mazhab Syafi'i. Tak tahulah kot dia teringin nak tukar mazhab, tak tahulah. Jadi dah cari-cari nama. Biasalah kan orang dulu sempena nama-nama alim ulama ni, dia bagilah nama Muhammad Hambali. Okey, itu satu hal. Hal yang kedua, nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab dalam hati. Tahun ni ada tak ziarah kubur? Ibu, ayah, anak-anak. Ada yang meninggal, anak meninggal masa muda kan, anak yang meninggal sebelum balik, masya-Allah. Kawan-kawan kita yang ada anak yang balik, yang belum balik, masih baby, masih kanak-kanak meninggal, itu kabel besar untuk kita direkomend oleh anak kita nanti untuk masuk syurga. Jadi yang muda-muda, yang baru kahwin 2-3 tahun, dapat anak umur 2-3 tahun, balik sekali lagi, ambil bantai, pekuk muka anak. Dia kata, dia dengar ceramah ustaz tadi, kata kalau ada anak meninggal, anak yang masih baby ni, masih kanak-kanak ni, dia menjadi kabel untuk kita masuk syurga mudah. Sebab nanti dia akan disuruh masuk syurga. Dalam bahasa yang mudah, kalau saya nak dramakan, ai budak ni, hang masuk syurga cepat. Dia jawab balik, cik tak mau. Sebab apa? Sebab masa muda-muda dulu, masa hidup dulu, dia dengan ibu dia dengan ayah dia pergi Jaya Jusko, pergi Maidin, duk pegang tangan ibu ayah dia. Dalam syurga nanti, di akhirat nanti begitulah. Cik nak tunggu ibu dan ayah cik. Lalu malaikat pun, ni mana ni pengumuman ni, anak ni, siapa bapak mak dia, mai sini, masuklah senang. Gitu. Allahu Akbar. Sedih, menangis, tapi Allah Ta'ala tebus balik ibu bapa yang kematian anak tadi dengan ganjaran yang sangat hebat. Sedih memang sedih, ya, iba memang iba. Bila sebut kenangkan anak-anak bagi rasa sebab, tapi kesedihan itu ditebus oleh Allah Ta'ala. Laluan yang mudah ke syurga. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mayat ini bila kita pergi ziarah dia, kan Nabi suruh kita bagi salam. Mayat ni jawab tak salam kita?
Sebab itulah kan, soal yang berkait dengan perkara-perkara ghaib ini, maka kita perlu mengambil sumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis untuk menjadi sandaran ilmu. Tidak boleh main anggap-anggap begitu sahaja. Adapun disebabkan kita ni tak, ilmu Al-Quran tak banyak, tak ada masa pula, maka kita merujuk pada tuk-tuk guru kita yang kita siqah dengannya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, boleh tak tulang yang berterabur itu jawab salam kita? Mengabut jadi tulang nak jawab salam macam mana? Okey, kalaulah dia tak boleh jawab, kenapa Nabi suruh kita bagi salam? Apakah Nabi suruh kita buat kerja sia-sia? Itu dia. Ya. Apakah Nabi suruh kita buat kerja bodoh? Tentu sekali tidak. Ya, tentu sekali tidak. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Aisyah bertanya kepada Nabi. Aisyah tanya, apa yang harus aku ucapkan ketika aku ziarah kubur? Cuba sebut, ada kau? Bila kita ziarah kubur, apa yang kita ucapkan? Kalau tak tahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu lah, Assalamualaikum ya ahlad diyar, ataupun ya ahlil kubur, ataupun wahai penghuni kubur. Imam Ibn Katsir mengatakan, ketika mana kita memberi salam itu, seolah-olah kita memberi salam kepada orang yang ada di hadapan kita. Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan sedemikian. Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana doanya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Ahli diyar itu penghuni kubur lah, orang mati lah. Wa yarhamullaha mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu yang kata, bila kita pergi ziarah kubur tu, dia mari pengajaran, iktibar dalam jiwa kita. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup. Yang masih hidup ni siapa? Kita lah yang pergi ziarah ni. Moga-moga yang dah meninggal dunia itu mendapat rahmat Allah, dan yang hidup pun mendapat rahmat Allah. Dan kami akan menyusul kalian. Dia marilah ingatan kepada kematian. Imam Ghazali kata, orang yang cerdik ialah orang yang ingat mati. Kenapa? Orang yang ingat mati dah tentu dia ada persiapan. Yang muda-muda jangan tunggu tua. Kami ni dah memanglah, kadang-kadang memang bukan nak ingat pun, tapi memang kena ingat lah. Pasal apa? Asalkan buka WhatsApp ya, buka media sosial, hak ni mati. Masa kita umur 15 tahun dulu, jarang-jarang kedengaran berita kematian teman-teman kita. Hari ini kawan sekolah kita tahun 1957, tahun 1960, tahun 1964, 1965, sama-sama sekolah rendah dulu. Berita kematian dah jadi perkara lumrah, kebiasaan kepada hidup kami hak dah tua-tua ni. Jadi alhamdulillah lah, menjadi orang kata ingatan kepada kita, supaya kita juga akan bersiap sedia untuk bertemu dengan saat-saat kematian kita. Sebab itulah selalu saya sebut, kita yang tua-tua ni kena perwatakan orang tua.
Walaupun orang kata, amboi ustaz nampak muda, ustaz makan apa muda, itu semua racun. Belagaklah jadi orang tua, jangan belagak jadi orang muda. Fizikal kita ni sudah semacam tidak harmoni lagi, sudah semacam tidak ngam lagi dengan dunia kita. Ni fizikal kita ni, lutut kita, duk kira nak ucap selamat tinggal, dulu semayang letak lutut dulu, lepas tu baru tapak tangan. Lah tapak tangan dia gagau dulu, tapak tangan tu, lutut tak turun lagi. Pasal apa? Pakat sakit lutut belakang dah. Maknanya diri kita ni sudah tak serasi lagi dengan kehendak dunia ni. Pasal kita muda hari tu, yes, ngam aja kan. Bila dah tua ni, dia dah macam yang tu tak kena, yang ni tak kena. Sebenarnya itu adalah peringatan kematian kita. Kena ingat, ya, dia mati sikit demi sikit. Itu manusia. Mati nafsu makan tak macam dulu dah. Dulu pulut derian 3 besen baru selesai. Sekarang ni derian sebelah pun ambil bau je. Sebab apa? Gula tinggi, ya. Doktor cakap durian, rambutan, pisang jangan duk makan. Makan sikit-sikit sudah. Ni untuk ahli kelab kencing manis. Selagi nak makan buah-buahan, makan buah lain, buah pear, dia kurang gula, ya. Macam saya ni, makanan kegemaran, buah kegemaran saya ialah pisang. Kalau tuan-tuan pergi rumah saya, mesti ada pisang. Orang rumah saya, kalau saya merajuk nak pujuk saya, tak payah start, apa yang susah-susah, beli pisang je. Tak tahulah pasal apa tu, tiba-tiba tak boleh makan pisang. Habis maknanya terputuslah rezeki tu. Bolehlah makan, tapi tak macam dulu lah. Dulu kalau standar mengalahkan kerah, standar pisang tu boleh makan. Sekarang ni sebiji makan. Orang kata, doktor cakap sebiji, seminggu sebiji untuk orang-orang diabetik. Sombong lagi kita duk dengar cakap doktor pakai tali makan apa. Sombong lagi tu. Ada seorang kawan saya sombong macam tu. Doktor pesan kat dia, jangan makan kari. Dia kata kat bini dia, kalau ikut cakap doktor pakai tali makan apa, pergi kedai mamak, order kari. Kari kambing satu. Cik punya sombong. Lepas tu mati. Bila dia mati, kita nak teringatlah dia tu. Kita teringat dia tu. Ni hak saya duk sebut ni, saya duk ajuk balik cakap dia lah. Yalah, mati ni tak semestinya makan kari kan. Ketentuan, ketetapan Allah Ta'ala, yang sihat pun mati. Bukan syarat tu orang sakit dulu mati kan. Yang muda-muda ni pun banyak mati. Jadi semua kena bersiap sedia. Ya. Okey. Dalam satu hadis, satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar baik-baik. Sekali lagi saya ulang berdasarkan kepada pandangan ulama. Ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Sebab tu saya tanya tadi, setahun ni ada pergi ziarah kubur tak? Terutama sekali mak ayah kita. Nak pergi macam mana ustaz? No, di Kuala Berang no, di Alok Setak no, di Ayam Hitam no. Tambang minyak petrol betul dah berapa, ya. Jangan duk kira sangat. Sekali-sekala baliklah. Perjalanan kita adalah perjalanan ibadah.
niat balik nak ziarah sanak saudara, menjalinkan silaturahim. Orang yang menjalinkan silaturahim ni rezeki dia melimpah ruah. RM400 yang habis tu akan ditebus balik oleh Allah Ta'ala dengan berlipat kali ganda lagi. Rezeki yang terbuka luas. Jangan duk mengeluh sangat. Dan pasang niat nak ziarah kubur. Apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya, sesama mukmin yang dia kenal semasa di dunia hari itu. Ni saya kenal ni. Saya kenal dia ni. Saya pergi ziarah kubur, saya tahu dia ada. Saya pergi salam. Dia kenal saya kenal dia. Maka Nabi kata, saudaranya itu akan menjawab salamnya. Allah, itu saudara kita, apalagi mak kita, apalagi pak kita, apalagi anak-anak kita, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ada beberapa pandangan ulama yang menegaskan bahawa mayit itu mengetahui orang yang kenal dia ketika dia ziarah. Saya mengambil pandangan Ibnul Qayyim, sebab kadang-kadang ada orang yang sangat berminat dengan Syekhul Islam ini, Ibnul Qayyim ini, yang banyak menimbulkan persoalan tentang ziarah kubur ini. Lalu saya mengambil pandangan Ibnul Qayyim. Dia kata wassalaf majmu'una ala hadza. Para salaf dan ulama sepakat tentang hal ini. Dan terdapat banyak riwayat dari mereka bahawa jenazah itu ataupun mayat itu mengetahui orang hidup yang menziarahinya, dan wa yastabshiru bihi, dan merasa senang dengan kedatangan orang yang ziarahnya tadi. Masya Allah. Dan sebagai penutup, saya mengambil keterangan daripada Ibnu Katsir. Wa qad syara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Panjang saya baca dia punya mafhum dia lah. Saya sebut mafhum dia. Dia kata Nabi telah mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada penghuni kubur, agar disampaikan seperti menyampaikan kepada orang yang ada di hadapannya. Apa maknanya? Kita sampaikan salam itu dengan penuh perasaan, seolah-olah orang itu memang bukan seolah-olah lagi dah, rakan kita, sahabat kita, kerabat kita, ibu bapa kita menerima salam kita tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, mak dengan bapa aku.